Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membincangkan subjek pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia. Kod subjek iaitu SYA 6053. Tajuk pada hari ini ialah Individu Pentadbiran Agama Islam dalam kurungan Yang di-Pertuan Agong, Sultan dan Raja Negeri. Bersama saya iaitu Abu Bakar bin Zakbar, Muhammad Zakwan bin Hazrul Nizam iaitu saya, Muhammad Luqmanul Hakim bin Mahmud sebagai leader, Muhammad Nurdiauddin Akmal bin Hasbullah. Seterusnya kita akan pergi ke pengenalan. Sebagai sebuah negara raja berperlembagaan, Malaysia mempunyai Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Raja-Raja Melayu mewakili untuk 9 buah negara, manakala Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua untuk memimpin Pulau Pinang, Melaka, Sabah, Sarawak dan wilayah-wilayah persekutuan. Yang di-Pertuan Agong merupakan gelaran rasmi sebagai Ketua Negara Malaysia. Gelaran yang rasmi yang penuh adalah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong merupakan salah satu bentuk monarki di dunia dengan raja yang dipilih. Antara kuasaannya ialah baginda mampu untuk melantik sesiapa untuk menjadi Perdana Menteri, tapi dia tidak mempunyai kuasa untuk menyingkirkan Perdana Menteri. Dan Yang di-Pertuan Agong juga mampu menolak atau menangguhkan untuk membubarkan parlimen. Selain itu, Yang di-Pertuan Agong juga mampu untuk membubarkan atau menggantung parlimen atas nasihat Perdana Menteri. Seterusnya, baginda juga boleh menolak undang-undang baru atau pindaan undang-undang yang sedia ada. Okey, sekian untuk pengenalan Yang di-Pertuan Agong. Seterusnya kita akan pindah ke sejarah Yang di-Pertuan Agong. Jawatan yang di-Pertuan Agong diwujudkan hasil daripada Suruhanjaya Raid yang merangka Perlembagaan Persekutuan. Cadangan jawatan Yang di-Pertuan Agong muncul kerana terhadap penubuhan Malayan Union yang ingin menghapuskan institusi Raja-Raja Melayu. Pada 31 Ogos tahun 1957, setelah memilih gelaran Yang di-Pertuan Agong dan memansuhkan Yang di-Pertuan Besar, Majlis Raja-Raja telah bersidang untuk mengundi pemegang takhta yang pertama. Menurut tempoh lama memerintah almarhum Major General Sultan Sir Ibrahim Al-Masyhur Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar iaitu Sultan Johor yang dilantik pada tahun 1895, merupakan sultan yang paling lama memerintah. Okey, seterusnya kita berpindah kepada giliran negeri. Sistem penggiliran jawatan Yang di-Pertuan Agong setiap 5 tahun dianggap unik. Hal ini kerana ia menggabungkan tradisi feudal berasaskan keturunan konsep moden berasaskan perlembagaan. Malaysia satu-satunya yang mengamalkan sistem penggiliran ketua negara. Sistem penggiliran hanya diberikan kepada Raja-Raja Melayu dari negeri yang dikenali sebagai Negeri-Negeri Melayu Bersekutu dan Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu. Negeri-Negeri Melayu Bersekutu terdiri daripada Perak, Negeri Sembilan, Selangor dan Pahang, manakala Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu ialah Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor. Sementara itu, Pulau Pinang, Melaka, Sarawak dan Sabah yang tidak mempunyai raja adalah tidak berpeluang walaupun boleh diwakili dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja tahunan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Luqmanul Hakim bin Mahmud. Nombor matrik I19304-299. Pada kali ini saya akan membentangkan masih lagi di bawah tajuk Yang di-Pertuan Agong, dan subtopik yang seterusnya adalah faktor pemilihan YDPA ataupun Yang di-Pertuan Agong. Perlembagaan persekutuan memperuntukkan bahawa seseorang raja adalah layak dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong kecuali dengan 3 sebab berikut,
iaitu yang pertama, raja itu belum dewasa. Yang kedua, raja itu telah memberitahu penyimpan mohor besar raja-raja bahawa baginda tidak berhasrat untuk dipilih. Dan yang ketiga adalah majlis raja-raja mengambil ketepatan dengan undi sulit bahawa raja itu tidak sesuai untuk menjalankan fungsi-fungsi yang di-Pertuan Agong disebabkan oleh kelemahan akal atau tubuhnya atau kerana apa-apa sebab yang lain. Ketetapan ini memerlukan undian sekurang-kurangnya 5 orang raja. Walau bagaimanapun, pemilihan yang di-Pertuan Agong berdasarkan kepada sistem penggiliran yang telah ditetapkan sebelum ini. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang akan dipertimbangkan oleh Majlis Raja-Raja melalui undi rahsia bagi menentukan pengganti bagi jawatan yang di-Pertuan Agong yang seterusnya. Jadi, faktor pemilihan agung ini adalah berdasarkan sistem penggiliran agung. Sebagai contoh, kalau agung itu tidak dipilih, kebanyakannya adalah dengan 3 perkara yang telah disebutkan tadi. Dan kalau ada faktor lain yang menghalang daripada pemilihan itu, maka raja-raja akan membuat undi rahsia untuk menentukan siapakah agung yang seterusnya. Seterusnya adalah peranan yang di-Pertuan Agong. Berdasarkan perkara 181 Fasal 1 mengatakan bahawa Perlembagaan Persekutuan menjamin kedaulatan dan kuasa raja. Perlembagaan ini memperuntukkan beberapa kuasa untuk yang di-Pertuan Agong. Antaranya ialah memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera negeri-negeri Sabah dan Sarawak, dan juga menjaga kepentingan kaum-kaum lain. Baginda yang di-Pertuan Agong juga berperanan sebagai ketua agama Islam bagi negeri-negeri baginda sendiri, iaitu Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan wilayah persekutuan. Di samping itu juga, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong juga merupakan pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Negara. Seterusnya, menurut perkara 41 Perlembagaan Persekutuan, yang di-Pertuan Agong merupakan pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Persekutuan. Oleh yang sedemikian, beliau merupakan pegawai tertinggi dalam rantaian ketenteraan. Sebagai pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia, yang di-Pertuan Agong berhak melantik Panglima Angkatan Tentera atas nasihat Majlis Angkatan Tentera dan juga melantik kedua-dua perkhidmatan bagi ketiga-tiga cabang tentera ini. Kita lanjut ke slide yang seterusnya adalah merupakan tamat kuasa bagi yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong akan tamat kuasanya apabila tempoh pemerintahan baginda tamat, ataupun baginda mangkat, meletak jawatan, ataupun baginda dilucutkan jawatan sama ada peringkat persekutuan ataupun peringkat negeri. Selain itu, baginda juga hendaklah berhenti menjalankan fungsi yang di-Pertuan Agong apabila baginda dituduh atas sesuatu kesalahan di bawah mana-mana undang-undang di dalam mahkamah khas. Walau bagaimanapun, tiada tindakan sivil atau jenayah yang boleh dimulakan terhadap yang di-Pertuan Agong atau raja sesuatu negeri atas sifat peribadinya kecuali dengan keizinan Peguam Negara sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Bakar bin Saabah. Nombor kad metrik I1930-4309. Okey, insyaAllah saya akan sambung pembentangkan daripada kepada kami, dan saya akan bentangkan tentang konsep raja. Okey, pertama sekali, kata raja ni
berasal daripada bahasa Sanskrit. Yang mana yang kita tahu bahasa Sanskrit ini bahasa yang kuno lah, bahasa yang lama. Maksudnya kata raja ni dia muncul pada zaman dulu ni, maksud sudah lama kan? Dan masih digunakan pakai sehingga sekarang. Sebenarnya institusi beraja bermula seiring dengan kemasukan pengaruh Hindu Buddha ke alam Melayu. Yang mana kita tahu zaman dulu kita telah didatangi dengan pedagang India dan mereka membawa pengaruh Hindu Buddha. Time tu dah institusi beraja pun diperkenalkan. Seterusnya, konsep raja dalam masyarakat Melayu tradisional digubal berdasarkan sistem feudal. Sistem feudal ni apa? Sistem feudal ni, raja menjadi ketua negara yang menduduki peringkat tertinggi dalam hierarki sosial sebuah kerajaan atau negara. Maksudnya raja ni ketua segala macam satu kerajaan, dia ketua bagi semua jawatan-jawatan bawahan. Maksudnya tinggi lah jawatan raja ni. Seterusnya, konsep raja diperkuatkan dalam konsep daulat dan derhaka. Maksudnya konsep taat ataupun ingkar. Sebelum ni dipakai konsep daulat dan derhaka. Lepas tu, selepas kedatangan Islam, gelar raja tu digantikan dengan gelaran sultan. Dan sultan ni dianggap pemimpin dan ketua agama Islam, dan dinamakan dengan konsep Amirul Mukminin. Seterusnya, untuk mengukuhkan kedudukan raja, beberapa aspek diamalkan bagi membezakan antara raja dengan golongan pemerintah yang lain. Raja mempunyai beberapa keistimewaan seperti bahasa, warna, alat kebesaran dan lambang kebesaran. Kalau kita nak sini kan, keistimewaan ni digunakan sampai sekarang. Kalau kita tengok bahasa, dia nak bezakan antara rakyat dengan raja, dia gunakan bahasa. Contohnya macam kita, aku, hang dan semua kan, aku, kau. Tapi raja ni digunakan bahasa patik, baginda, kekanda, semua tu lah. Jadi nak bezakan antara rakyat dengan raja. Dan warna, kita tahu tema raja ni warna kuning kan. Kalau ada majlis apa-apa pun, kalau tengok istana pun mesti warna kuning. Itu dia punya lambang kebesaran ni. Seterusnya, kita pergi kepada peranan raja. Kita tengok kepada politik. Yang pertama dia, raja ni dia peranan dia kuasa pemerintah tertinggi negeri. Bertanggungjawab dalam semua urusan pemerintahan dan pentadbiran negeri di kawasan diraja. Maksudnya contohnya Sultan Perak, dia punya pentadbiran, apa-apa pentadbiran urusan pemerintahan di Perak, semua di bawah dia. Itu maksudnya di kawasan diraja lagi. Yang kedua, ketua undang-undang dan kehakiman. Raja berperanan sebagai penggubal undang-undang untuk melihara dan mengekalkan keamanan dalam negeri serta menjamin kesejahteraan hidup rakyat jelata. Jadi raja ni diperanan untuk menggubal undang-undang. Undang-undang yang contoh kat Perak ni, raja yang gubal, dan dia bertanggungjawab untuk laksanakan dan mengekalkan dan memelihara undang-undang tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjamin kesejahteraan hidup rakyat dia. Seterusnya, ketua tentera. Mana kita tahu raja ni ketua angkatan tentera dan mengurusi tentera dalam peperangan dengan negara luar. Maksudnya, walaupun kita dengan tentera dia ada sarjan, apalah, lieutenant apa kan, tapi raja ni ketua bagi dia semua tu. Dan raja ni, dia tak ada pasukan tentera khas kekuasaan atau pasukan khas yang dia ada, tapi dia boleh panggil rakyat dia, siapa pun, untuk menjadi tentera. Sebab kuasa semua di tangan dia, jadi boleh panggil siapa pun untuk menjadi tentera. Yang seterusnya, berkuasa melantik bakal pengganti raja. Tapi kalau kita tengok sekarang ni, sistem raja kat sekarang dia bercorak warisan. Warisan ni
contoh baginda berkuasa melantik bakal pengganti raja dari kalangan putera-putera baginda. Maksudnya contohlah kita tengok Perak, bila Sultan Azlan meninggal, yang naik siapa? Anak dia. Maksudnya diikut pada warisan atau keturunan dia. Sebenarnya kita tengok peranan dia dari segi ekonomi. Raja mempunyai kuasa penuh dan bidang ekonomi dengan menguasai semua sumber ekonomi negeri, termasuk pertanian dan perlombongan. Raja bertanggungjawab menentukan sistem pungutan cukai. Baginda juga bertanggungjawab melantik wakil kerajaan untuk mengurus khazanah negeri dan hasil mahsul kerajaan serta mengendalikan urusan perdagangan di pelabuhan. Maksudnya apa-apa yang berkaitan dengan ekonomi, pertanian, perhubungan atau apa-apa dia, semua di bawah kuasa raja. Okay. Sebenarnya sosial, raja peranan sebagai ketua agama Islam. Ini apa yang terangkan tadi lah. Okay. Baginda juga melantik para pemimpin agama untuk membela rakyat dan urusan keagamaan. Okay. Maksudnya ni raja ni tetap bukan seorang lah untuk menguruskan agama ni. Maksudnya dia boleh nanti, contohnya dia boleh nanti setiap negeri ada dia punya ketua agama dia, agama dia. Jadi boleh nanti apa pun yang untuk membantu dia untuk melaksanakan yang untuk menjadi ketua agama. Dan tujuannya untuk memastikan rakyat taat setia kepada raja dan pemerintah. Baginda juga menjaga keselamatan dan kebajikan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Diyaudin Akmal bin Hasbullah. Nama matrik I19304215. Saya akan membincangkan dan menerangkan berkenaan dengan kes-kes berkaitan tentang YDPA dan raja-raja. Antara kes-kes yang dapat saya cari antaranya ialah kes Mahdi Ibrahim dan kes Oi Wei dan Nur Haizat Azhar. Yang pertama, kes Mahdi Ibrahim. Kes Mahdi Ibrahim, fakta kes tersebut ialah Mahdi Ibrahim telah membuat pengakuan bersalah setelah pertuduhan ke atasnya dibaca di hadapan Magistrate Syahrul Shazli Mat Sen. Mahdi Ibrahim telah mengaku membuat kenyataan menghina Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar dan Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail, Tunku Sultan Ibrahim menerusi aplikasi WhatsApp. Berdasarkan pertuduhan, Mahdi telah membuat kenyataan yang menghina Sultan Johor dan Tunku Mahkota Johor dengan niat menyakitkan hati orang lain pada 4 Jun di Taman Semenyih Indah, daerah Hulu Langat, Selangor. Mahdi Ibrahim dituduh mengikut Seksyen 1-A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 233-3 Akta yang sama yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara sehingga setahun atau kedua-duanya jika disabit kesalahan. Keputusan kes, Magistrate Syahrul Shazli Mat Sen telah memutuskan Mahdi Ibrahim didenda RM5,000 Malaysia atau 3 bulan penjara di Mahkamah Magistrate Kajang. Prinsip undang-undang yang terdapat daripada kes ini ialah rakyat Malaysia perlulah berpegang teguh kepada rukun negara, dan salah satu daripada rukun negara ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Selain itu, institusi diraja perlulah dihormati dan tidak boleh diganggu gugat oleh mana-mana pihak. Yang kedua, kes Oi Wei dan Nur Haizat Azhar. Kes Oi Wei dan Nur Haizat Azhar ni telah dikeluarkan keputusannya. Di antara fakta kes
Oiwe dan Haizat Azhar. Kedua-dua tersebut telah mengaku dan membuat pengakuan selepas pertuduhan dibaca terhadap mereka di hadapan Hakim Tuan Edwin Paramjoti dan mengaku bersalah di atas tuduhan menghina yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di laman sosial Facebook pada Mac lalu. Oiwe dan Nur Haizat Azhar didakwa secara sedar membuat dan memulakan penghantaran komunikasi yang berbau hinaan ke atas yang di-Pertuan Agong menggunakan laman profil Facebook Sam Oi dan Haizat Azhar dengan niat menganiaya orang lain. Kedua-dua pertuduh tersebut dikemukakan mengikut Seksyen 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 233-3 Akta yang sama memperuntukkan denda maksimum RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun, dan kedua-duanya dan hendaklah juga didenda selanjutnya RM1,000 setiap hari. Kesalahan itu diteruskan selepas pensabitan. Keputusan kes, kedua-dua pesalah didenda RM6,000 atau penjara 3 bulan oleh Mahkamah Seksyen kerana menghina yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Sultan Al-Mustafa Billah Shah dalam laman sosial Facebook. Prinsip undang-undang yang terdapat di dalam kes ini, kebebasan bersuara adalah tidak mutlak. Kebebasan bersuara yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan tidak merangkumi kebebasan untuk menghina dan menganiaya seseorang. Rakyat Malaysia perlulah berpegang teguh pada rukun negara, institusi rakyat Malaysia perlu. Selain itu, institusi diraja perlu dihormati dan tidak boleh diganggu-gugat oleh mana-mana pihak. Seperti yang kita dapat daripada kes-kes berkaitan dengan YDPA dan Raja-Raja, secara umumnya kita sebagai rakyat Malaysia perlulah menghormati institusi diraja dan menghormati lebih-lebih lagi Sultan dan Agong yang dipilih untuk memerintah. Terima kasih. Sekian saja daripada kumpulan kami. Saya akhiri kalam dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.